Selamat sejahtera. Peristiwa Nakba atau malapetaka dalam bahasa Arab yang berlaku pada tahun 1948 menjadi titik gelap kepada rakyat Palestin yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan dinafikan hak mereka untuk kembali. Peristiwa Nakba telah memberi kesan yang mendalam khususnya dalam konflik di antara Palestin dan Israel. Dalam video ini, kami akan menerangkan mengenai apakah peristiwa penting yang membawa kepada Nakba, kesannya terhadap rakyat Palestin dan reaksi pelbagai pihak mengenai peristiwa yang berlaku ini. Terletak di pinggir barat Jerusalem, wujudnya sebuah perkampungan Arab Muslim dikenali sebagai Deir Yassin. Dua entiti utama bertanggungjawab dalam pembantaian ini adalah kumpulan Irgun dan Lehi yang bekerjasama dalam operasi serangan ke atas Deir Yassin pada 9 April 1948. Pertempuran antara pengawal kampung dan pasukan Irgun Lehi berlangsung hingga petang. Di waktu petang, kumpulan Irgun Lehi mula menggerakkan operasi pembersihan dari rumah ke rumah, mula menembak sesiapa sahaja yang mereka jumpai. Bagi penduduk yang selamat, mereka akan dikumpulkan di suatu tempat dan kemudiannya dibunuh. Dicatatkan seramai 250 orang terbunuh dari peristiwa ini. Kampung mereka kemudiannya dijarah. Penduduk yang cuba melarikan diri juga dibunuh. Berkongsi kepada para wartawan dari Amerika, kumpulan Irgun Lehi menceritakan kejayaan mereka. Dikongsikan setelah penguasaan Deir Yassin, mereka mula menyebarkan risalah kepada setiap kampung dilalui mereka, menceritakan apakah yang berlaku kepada penduduk Deir Yassin, menimbulkan perasaan takut dalam diri mereka. Perang psikologi yang dimainkan berjaya membuahkan hasil apabila penduduk Arab kota seperti Haifa, Jaffa, Tiberias serta Jerusalem melarikan diri dari kediaman mereka secara beramai-ramai, menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Terletak di pesisiran pantai selatan dari kota Haifa, Tantura merupakan nama bagi sebuah perkampungan nelayan dihuni oleh 1,500 orang dan sama seperti Deir Yassin, lokasinya juga amatlah penting dalam operasi Dalit. Untuk mengelakkan pertumpahan darah, wakil Tantura telah berunding dengan pegawai Israel namun gagal kerana dikuatiri penduduk Tantura akan dihalau. Pada 22 hingga 23 Mei, perkampungan Tantura telah diserang oleh unit elit Palma, Brigade Alexandrone. Ia terdapat cubaan menangkis asakan pasukan musuh, namun akhirnya penduduk kampung terpaksa menyerah kalah. Seramai 1,200 penduduk telah diusir ke perkampungan Buredis. Berdasarkan saksi, dua fasa pembunuhan telah berlaku. Pertama, bermotifkan dendam, dianggarkan 100 orang dibunuh sebagai tindak balas penentangan mereka. Kedua, dipilih oleh wakil Yahudi. Penduduk yang disyaki menjadi sukarelawan tentera Arab akan dipilih dan dibunuh. Lebih 100 orang lagi menjadi mangsa. Bagi yang terselamat, mereka akan dikumpulkan di pantai dan diasingkan mengikut umur dan jantina. Lelaki berumur 13 hingga 30 tahun dibawa ke tapak kubur atau masjid untuk ditembak. Bagi tahanan yang lain, mereka akan dihantar ke pusat tahanan dan dianggarkan seramai 20 hingga 280 orang telah terkorban daripada peristiwa ini. Pembersihan ke atas Tantura telah menyebabkan ramai terkorban terpaksa menjadi pelarian dan tahanan. Hak mereka untuk kembali dinafikan. Bandar Haifa telah lama dirancang oleh pihak Zionis untuk diterapkan sebagai sebahagian wilayah negara mereka yang berdaulat, iaitu Eretz Yisrael, dan telah melihat populasi Arab sebagai satu masalah dan ingin menjalankan pembersihan etnik orang Arab untuk menjadikan bandar tersebut sebuah bandar Yahudi sepenuhnya. Kita perlu ambil peluang daripada pelemahan British yang keluar dari Palestin tak lama lagi. Perlu mendapatkan Bandar Haifa dan memastikan rakyat-rakyat Palestin keluar dari negara mereka dan membentuk negara Israel yang berdaulat. Orang Arab di Palestin mula berasa cemas apabila resolusi pembahagian Palestin pada 29 November 1947 telah meletakkan Haifa di bawah penguasaan golongan. Anda dengar kan, Israel nak rampas tanah air kita? Ya ada. Mereka datang dalam jumlah yang banyak. Ini akan menyebabkan orang jadi lebih kuat. Kita harus bertindak sekarang. Mana boleh macam tu? Kita ada tanah banyak kat sini. British pun masih ada dalam Haifa. Kalau benda ni jadi realiti, habis kita. Betul. Kita kena buat sesuatu. Sentimen negatif antara orang Arab dan Yahudi telah bertambah buruk dan telah menyebabkan ketegangan etnik dalam kalangan kedua-dua buah kumpulan ini. Organisasi militan Lehi telah menggunakan taktik pengganas dan menjalankan kempen intimidasi iaitu menyerang loji penapisan minyak di Haifa pada 30 Disember 1947. Ayo, kita tuntut bela saudara kita yang mati. Pihak Zionis juga telah letupkan sebuah lori yang penuh dengan bom berdekatan dengan pendapatan orang Arab sebagai perang psikologi, dan pada masa yang sama mereka juga telah menggunakan rusuhan sebagai alasan bernas untuk melakukan pembunuhan orang ramai di Balat al-Sheikh. Kau tahu tak, pemimpin kau semua dah lari keluar dari Haifa. Ya. Ya. Kalau macam ni bagus saya bawa keluarga saya semua lari dari sini. Ya, bawa keluarga kau. Bahaya nanti. Saya mau Dan juga telah menggunakan teknologi radio untuk menyebarkan propaganda. Kelemahan orang Arab dalam penggunaan senjata-senjata yang ketinggalan zaman dan lapuk, serta tiadanya disiplin dan organisasi dalam tentera dan milisya mereka. Faktor utama kemenangan Zionis di Haifa merupakan faktor prinsip tidak campur tangan secara rasmi yang diamalkan oleh pihak British. Namun secara rahsia mereka inginkan kemenangan pihak Zionis. Sudah terang lagi bersuluh. Orang Arab memang kalah dalam perang ni. Bandar Haifa itu terletak di bawah tangan Zionis. Tapi Tuan, orang kita perlu tolong orang Arab. Mereka kan orang sini. Bukan tanggung jawab kita memastikan orang Arab selamat. Tanggung jawab kita memastikan askar-askar British selamat. Dan kita perlu memberi maklumat evakuasi kepada orang Yahudi. Pihak Zionis telah menggunakan maklumat yang diberikan oleh British untuk menguasai Haifa dengan mudah. Lida dan Ramlah juga merupakan wilayah Arab Palestin yang telah melalui proses kolonisasi oleh pihak Zionis.
dan telah menjadi suatu objektif penting dalam pembinaan negara bangsa Yahudi Israel. Lidah dan Ramlah mestilah ditakluk oleh kami jika ingin memastikan kawalan atas wilayah-wilayah yang kami sekarang mengawal. Jika kami tidak memiliki dua buah kawasan ini, sememangnya kami boleh tewas perang ini. Betul. Janganlah pasukan kami dikepung Arab Legion dan Jerusalem. Jangan kau risau. Saya ada dengar berita bahawa mungkin mereka akan lancarkan operasi Dani untuk menghalau orang Arab dari sana. Masalah dalaman yang telah dihadapi oleh orang Lidah dan Ramlah merupakan pelarian dari Jaffa dan yang telah melarikan diri selepas penaklukan Jaffa oleh pihak Zionis, dan pada masa yang sama mereka menjadi beban kepada ekonomi tempatan Lidah dan Ramlah. Pihak Zionis di bawah pimpinan Yigal Allon, seorang pegawai milisya Palmak, telah mulakan usaha menakluk Lidah dan Ramlah pada 9 Julai 1948, di mana kedua-dua bandar tersebut telah mengalami pengeboman udara dan darat selama 2 hari. Di Lidah, mereka juga telah menjalankan serangan kejutan dengan menggunakan bukit-bukit sekitar bandar tersebut dan telah menyebabkan Lidah berjaya ditakluk. Tentera Arab Legion Jordan yang elit dan juga milisya-milisya tempatan ditewaskan di Ramlah. Batalion ketiga pasukan Zionis telah menembak mati orang dan juga melakukan kemusnahan rumah-rumah orang awam dengan grenada. Pihak Zionis juga telah melakukan pembunuhan Masjid Damash di mana sebanyak 80 orang awam Palestin telah disuruh masuk ke dalam masjid di bawah ansuran keselamatan dan kemudiannya telah ditembak mati, termasuklah wanita dan kanak-kanak. Arab telah dihalau dari rumah-rumah mereka dan menjadi pelarian dan dipaksa oleh pihak Zionis untuk berjalan ke arah Jordan dalam cuaca yang panas dan tanpa mempunyai keperluan asas seperti air. Mereka juga telah bertindak mencuri barangan berharga daripada pihak pelarian agar mereka menjadi beban kepada Jordan. Al-Dewima merupakan satu kampung yang cukup besar dan menempatkan ribuan rakyat Palestina. Kampung ini sangat terkenal dengan kebun zaitun dan juga menempatkan salah satu pasar tani yang terpenting di wilayah Hebron. Pada 29 Oktober 1948, kampung ini telah jatuh ke tangan pihak Israel di bawah satu operasi ketenteraan yang dikenali sebagai Operasi Yoav. Untuk memastikan perkampungan Al-Dewima ditawan, pasukan IDF telah memasuki perkampungan tersebut melalui 3 arah yang berbeza. Mereka kemudiannya melepaskan tembakan terhadap penduduk Al-Dewima. Ribuan penduduk kampung kemudiannya cuba untuk melepaskan diri dengan cara keluar dari kawasan kampung. Mengikut keterangan saksi, tentara IDF juga telah bertindak kejam terhadap kanak-kanak dan juga wanita. Terdapat kanak-kanak yang dibunuh oleh tentara IDF dengan cara dihempap menggunakan kayu. Perkampungan Elabun telah jatuh ke tangan pihak Israel pada Oktober 1948 di bawah satu operasi ketenteraan yang disebut sebagai Operasi Hiram. Elabun merupakan sebuah perkampungan yang secara majoritinya terdiri daripada golongan beragama Kristen. Pada 30 Oktober 1948, tentara pembebas Arab telah ditewaskan oleh pihak Israel. Penduduk kampung telah mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah diri. Seorang padri cuba untuk berbincang dengan pihak Israel, namun keadaan menjadi lebih tegang apabila seorang daripada askar Israel mendapati bahwa penduduk kampung Elabun terlibat dalam satu pengeroyokan yang telah mengorbankan 2 orang tentara Israel. Semasa berhimpun di dataran kampung, seorang daripada penduduk kampung telah ditembak mati. 12 orang pemuda yang dipilih dalam kalangan penduduk kampung juga telah dibunuh oleh tentara Israel. Komander tentara Israel kemudiannya telah mengarahkan agar ratusan penduduk kampung Elabun dihantar ke sempadan Lubnan dengan diiringi oleh kereta tentara. Terdapat juga penduduk kampung yang melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua, parit dan coba untuk memasuki perkampungan yang berhampiran. Dengan ini, saya isytiharkan negara Israel telah merdeka. Merdeka! 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 Kalau nak tumbuhkan negara Israel, kita perlu halau penduduk asal. Saya tak setuju tuan, sebab mereka adalah penduduk asal tanah ini. Aku tak kira.
kau kena halau kak. Buatlah cara apa pun. Aku nak diorang keluar daripada kawasan ni. Kau buat je apa pun. Baik tuan. Bunuh ke apa ke, ikut buat. Baik tuan. Akan dilakukan arahannya. Kita perlu kawal orang-orang yang telah kita tahu ini supaya mereka tidak memberontak ke atas kita. Betul tuan. Wahai penduduk Jerusalem, ini merupakan tawanan kita. Kita sudah menang. Macam mana ni? Susah kita macam ni, diawasi oleh orang Israel. Go. Bangun. Menyerah. Masuk dalam. Hari ini wilayah Palestin menjadi milik kami. Tunduk kepada perintah kami. Wahai penduduk Palestin, kamu kini berada di bawah tanggungjawab negara Mesir yang agung. Oleh itu, kamu semua perlulah ikut undang-undang kami dan cara hidup kami. Palestin ni membebankan kita lah. Sudahlah tiada negara, menjejaskan negara-negara Arab yang lain. Ekonomi kita pun terjejas disebabkan oleh mereka. Kita perlu buat sesuatu. Aku takkan berputus asa untuk mempertahankan tanah airku. Aku sanggup berdah segala rintangan untuk mempertahankan bangsaku. Betul. Ayo kita. Dah kita duduk tanah sendiri. Lepas tu kita kena buat kerja-kerja macam ni pula. Jadi hamba Israel pula. Kita kena duduk bawah permintaan Israel. Kena ikut undang-undang. Ni tanah kita, sepatutnya kita jadi tuan rumah kat sini. Macam mana kan, negara kita dah tak kuat kan. Cepat lindung roket datang! Hei, main sini! Jangan bunuh kami. Habislah kita. Bekalan makanan kita dah kena bakar. Lepas ni kita nak makan apa? Dah lah tak ada makanan lagi dekat kampung ni. Habis. Stop. Berhenti. Kami tak benarkan kamu masuk. Biarkan kami masuk. Kami dari UN. Mundur atau kami tembak kamu semua. Kenapa pula kami... Kamu tak boleh masuk. Kami ni bawa bekalan makanan untuk rakyat Palestin. Kenapa tak boleh masuk? Tak boleh. Mundur sekarang. Hei, sejuklah. Lapar. Jomlah kita pergi cari makanan. Yalah, kotak kita ke bulu ni. Jom. Ini saja dia ni. Boleh.
Dengan ini, saya mengisytiharkan deklarasi Balfour dan menyokong menjadikan bumi Palestin sebagai national home untuk orang Yahudi. Ayo, kita kena halau penjajah daripada tanah air kita. Jom, maju. Serang mereka. Tanah ini, tanah yang dijanjikan untuk kita. Mereka tidak mempunyai tentera yang ramai. Ayo, kemenangan milik kita. Mandat British dah habis dah di Palestin. Kita perlu buat sesuatu untuk masa depan negara Palestin. Palestin, dia merupakan negara yang berdaulat. Kemerdekaan seharusnya diberikan kepada mereka. Pihak PBB dah buat keputusan. Palestin dibahagikan kepada dua, Arab dan Yahudi. Tak ada bantahan. Kami tidak bersetuju dengan keputusan ini. Negara Palestin milik orang Arab, bukan orang Israel. Masa depan negara kami ditentukan oleh orang kami, bukan orang luar. Tidak perlu takut. Amerika Syarikat sedia membantu kita. Presiden Brunei sendiri menyatakan membantu dalam melaksanakan rancangan kita. Saya menyokong sepenuhnya pembentukan negara Israel dan akan memastikan bahawa rancangan pemecahan negara Palestin PBB akan dilaksanakan sepenuhnya. Kita perlu sokong perubahan negara Israel. Kalau rancangan itu berhasil, British takkan ada kuasa di Palestin. Jadi kita akan banyak sekutu di Timur Tengah. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Ya, betul. Rancangan ini akan bagi manfaat kepada negara kita. Ya. Kesimpulannya, berdasarkan daripada apa yang telah diterangkan mengenai peristiwa Nakba tadi, dapat disimpulkan bahwa penentangan bertarik arus rakyat Palestin hingga hari ini ke atas kerajaan Israel merupakan sebuah perjuangan bagi pembebasan tanah air mereka yang dirampas secara paksa dan bukanlah sebuah tindakan keganasan seperti yang dimainkan oleh media barat dan ahli politik negara barat. Diharapkan video ini dapat memberi sedikit pencerahan mengenai apakah itu Nakba. Sekian, terima kasih daripada kami.